kami. Sekejap kita nak tengok test sound sekejap. Selamat petang. Kejap ya. Okay. Alright. Okay. Farah, sekarang kita berada kat mana ni, Farah? Macam biasa tempat lain, iaitu kita di Raudah Optometri Pantai Johor. Setiap minggu kita bersiaran daripada sini. Okay? Okay. So, hari ni kita bersama dengan optometris Nadia pula. Okay? Minggu lepas minta maaf tak dapat nak buat live. Okay? Kita ganti pula hari ni. Macam biasalah. Dengan tajuk yang baru. Sebenarnya bulan Ramadan. Ramadan pun orang masih pergi bekerja. Okay? So, tajuk hari ni, apa tajuk hari ni kita nak? Tajuk kita hari ni, okay. Anda ada rasa pening tak bila menghadap skrin? Betul. Okay, so hari ni kita akan kupas lah kenapa lah boleh pening ni. Okay, usually yang selalu menghadap skrin adalah contoh dia adalah orang yang kerja dekat office. Okay, banyak menggunakan data, yang kerja bisnes, okay, perlu melihat PC, komputer, tablet, phone, tu semua sejenis skrin lah. Dan termasuklah kita orang juga. Skrin kat depan kita orang. Okay, so termasuk dengan ni, pelajar. Pelajar. Lupa pula kan. Dekat universiti, sekolah sekarang pun dah kena hadap skrin. Nak buat assignment, nak kena buat online class kan. Semua kena hadap skrin. Gitu disebabkan oleh PKP. Okay. Alright. Adakah anda ada mengalami okay, bila anda menghadap skrin semasa ataupun selepas kan, anda mengalami sakit mata, eye strain, sakit kepala, lepas tu tiba-tiba penglihatan jadi kelabu, jadi kabur, and mata kering. Ada tak? Ada tak simptom-simptom ni berlaku dekat anda? Okay, kalau ada, bermaksud anda kemungkinan besar mengalami computer vision syndrome. Tu dia. Okay, ataupun kita panggil CVS lah, computer vision syndrome, sebab terlalu menghadap skrin, okay, dalam tempoh-tempoh yang tertentu lah, yang agak lama sedikit. Okay, dia adalah satu keadaan lah di mana kita terlalu menghadap skrin, okay, tanpa tanpa limit lah. Macam contoh kalau orang pergi office kerja 8-5, okay, contohlah banker, okay, pegawai bank, okay, daripada 8 sampai ke 5 duk hadap skrin tu kan, contoh. Okay, every day. Okay, bayangkan 8-5 dah berapa, 9 jam. Okay, cuba kali pula dengan dalam masa seminggu. Contohlah seminggu, kalau seminggu lah, kalau 5 hari lah kan. Lepas tu cuba kali pula 3 bulan untuk sebulan, dan cuba pula kali dengan setahun. Dan anda bukannya kerja setahun je kan, mesti lama. Berapa lama masa yang diperuntukkan untuk kita menghadap skrin tu? Betul. Most of the time bila balik rumah, tengok lagi telefon, tengok YouTube, tengok Google, tengok TikTok. So semua tu adalah boleh boleh memberi penyumbang lah kepada CVS ni lah, Computer Vision Syndrome. Okay, nanti kita akan cerita sedikit pasal Computer Vision Syndrome ni lah. Dan kita pun nak tahu juga kenapa benda tu boleh terjadi. Okay, benda tu boleh terjadi, CVS ni boleh terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Kita ada lebih kurang 5 faktor yang Nat dah senaraikan untuk hari ni lah. Okay, so faktor yang pertama adalah bila kita menggunakan skrin ataupun menggunakan telefon atau menggunakan PC komputer, kita tidak menggunakan lighting yang betul. Maksudnya kemungkinan kita punya skrin ni terlebih cerah ataupun sangat kurang kecerahan dia berbanding dengan cahaya sekeliling. Kadang-kadang cahaya sekeliling ni overshadow pula kita punya skrin. Jadi sepatutnya kita punya lighting
dekat screen dengan dekat luar ni dia kena sama, balance. Okey. Pertama disebabkan lighting, yang kedua disebabkan oleh silau yang datang daripada screen itu sendirilah, sebab screen kita ni dia mengeluarkan cahaya. Okey, so bila dia mengeluarkan cahaya, dia akan menyebabkan mata kita silau. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah okey, jarak mata kita dengan skrin tu mungkin terlampau dekat ataupun terlampau jauh. Itu pun boleh menyebabkan ada computer vision syndrome. Okey. Dan yang keempat, yang keempat adalah posture kita bila nak tengok skrin. Kadang kita punya posture kedudukan kita tu mungkin kadang selalunya lah, kalau macam dekat office mungkin kita punya kerusi terlebih tinggi sedikit, jadi kita kena mendongak bila tengok PC, ataupun kita punya kerusi sangat rendah, jadi kita kena angkat sikit kepala kan. Ataupun kita punya, contohlah balik rumah nak tengok phone sambil tidur, tu pun adalah posture yang tidak betul. Kan, sebab yang tu semua dia boleh menyumbang kepada sakit belakang, sakit leher, so boleh menyebabkan computer vision syndrome jugalah. Selain daripada simptom yang nak sebut tadi kan, selain daripada tu ada efek dia juga yang lain. Kalau dia disebabkan oleh posture posture duduk yang tak tepat, betul-betul tak betul, dia boleh menyebabkan yang tadilah nak sebut tadi, sakit belakang, sakit leher. Kadang kita punya tangan pun kan duk pegang mouse apa semua kan, pun boleh menyebabkan sakit jugalah, lenguh-lenguh semua tu. Okay, so yang tu kita panggil dah termasuk dalam computer vision syndrome. Okay, dan yang terakhir, kenapa CVS ni boleh berlaku adalah pertama, yang kelima adalah, yang terakhir sekali adalah anda ada power tapi anda tak pakai spek. Anda ada power, anda ada rabun tapi anda tak pakai spek semasa melihat ataupun menghadap skrin. Okay, so ada 5 punca kenapa boleh berlakunya CVS ni. Okay, nak senaraikan balik. Yang pertama adalah disebabkan lighting yang tidak betul. Mungkin cahaya sekeliling overshadow screen ataupun cahaya skrin sangat cerah berbanding dengan keadaan sekeliling. Okay, dia kena balance lah. Yang kedua adalah silau yang datang daripada skrin tersebut. Okay, so bayangkanlah kalau kita punya skrin cahaya dia sangat cerah, so silau tu bertambah. Especially untuk orang yang mata sensitif, dia sangat rasa tak selesa. Okay, so kena yang tadi tu kena ikut balik yang first punya step lah, kena setting elok-elok brightness. Okay, yang ketiga adalah jarak mata dengan skrin tu terlampau dekat sangat dan terlampau jauh sangat. Jadi kenapa dia boleh menyebabkan CVS? Sebab fokus dia dah jadi lain. Okay, fokus yang berbeza tu diperlukan. Kalau dekat sangat, so mata kita, otot mata kita pun akan kena lebih fokus pula. Kalau jauh sangat pun kena fokus lebih sebab nak bagi nampak jelas. Jadi kita kena ikut kesesuaian lah, dan kena tengoklah meja dengan skrin kita ni berapa, dan ikut ketinggian seseorang jugalah. Okay, dan yang keempat tadi adalah posture yang betul. Okay, kalau kita baring ke apa semua, so yang tu pun dah boleh menyebabkan CVS juga, sebab dia boleh menyebabkan sakit leher, sakit belakang, sakit bahu, macam tu. Dan yang terakhir adalah ada rabun tapi tak pakai spek. Okay, selalunya mostly adalah ramai kat luar sana yang tak nak pakai spek walaupun ada rabun. Okay, so boleh menyumbang kepada CVS, computer vision syndrome. Okay, macam mana kita nak tahu sama ada kita tengok skrin ni sakit kepala disebabkan oleh memang tak ada rabun ataupun disebabkan CVS. Okay, kalau orang yang ada rabun tapi tak pakai spek, memang dia akan rasa sangat pening lah. Tengok skrin pun pening, tengok jauh pun pening juga, sebabkan power kan tak dibetulkan. Okay, tapi untuk orang yang rabun ni, bila dia pakai spek, okay, bila dia pakai spek dan kemudian hadap skrin, okay, still juga dia punya simptom tu still ada juga ataupun tak hilang, means dia memang ada CVS, ataupun disebabkan oleh cermin tu, sendiri tak ada coating yang ada anti glare. Kenapa kita selalu suggest untuk ambil multi coat? Sebab dekat multi coat tu kita dah ada set-set anti glare. Okay,
Anti-glare ni sangat penting kalau orang yang banyak hadap komputer. Okey. Anda boleh check balik anda punya, kalau orang yang dah pakai spek tapi still simptom pun ada, kan, anda boleh check balik adakah coating anda tu ada ke tak anti-glare. Tapi sekarang teknologi sekarang multi-coat dan extra sikit filter adalah blue UV blue punya control ataupun blue control punya coating, kan, ataupun kita panggil blue light filter dekat spek kita tu. So yang ni sebenarnya coating-coating ni membantu untuk mengurangkan glaring tu, mengurangkan silau tu, anti-glare tu, supaya mata kita tak memerlukan effort ataupun tenaga yang lebih. Otot mata kita tu tak perlu nak terlampau kita bekerja keras lah untuk filter semua tapis-tapis cahaya biru semua tu. Okay, so anda boleh check balik anda punya cermin tu ada UV blue ke ataupun tidak. Ni kalau orang yang memang tak pakai dah ada rambut tapi tak pakai spek, memang dia akan mengalami CVS. Tapi in case macam orang yang macam Farah ni dah pakai spek tapi still tengok skrin pun ada simptom-simptom tu, anda kena check balik sama ada cermin anda ada ke tak anti-glare punya coating ataupun kita panggil multi-coat ataupun blue light filter ataupun blue control ataupun UV blue filter ataupun UV blue control. Banyak istilah. Okay, so anda boleh check balik sebab coating-coating ni lah membantu sebenarnya, membantu mata kita lah. Okay, so daripada apa yang nak cakap tadi tu, kenapa boleh terjadi tu sebenarnya dah ada solusi dah sebut. Okay, okay, tapi tak apa, nak kata terang lagi sekali. Okay, solusi yang pertama tadi adalah kita boleh buat modification di tempat kerja itu sendirilah. Macam ketinggian meja, ketinggian kerusi. Okay, sebab ni dia akan melibatkan posture kita. Betul tak Farah? Okay, kalau kita rasa macam balik-balik rumah alah lenguh leher lenguh ni, maksudnya posture kita tak betul, tak tepat. Jadi cuba tengok, cuba adjust, modify. Betul lah, sebab dia macam ketinggian orang kan tak sama. So ada yang kena mendongak sikit, ada yang nak kena ni sikit ke bawah sikit. So kita kena sama levelkan ketinggian kita dengan ni lah screen. Yes, betul. And then kita boleh buat modifikasi dekat spek itu sendirilah, cermin kan. Yang ni Farah, apa yang Farah boleh komen? Apa yang kita kena modify sebenarnya dekat spek mata kita ni? Modify daripada segi cermin kan, macam nak cakap tadi lah, daripada segi cermin. Contoh kalau macam cermin tu tak ada blue coat, okay, mungkin boleh tambah dengan ada blue coating. Lepas tu contoh kalau kita dah adjust semua modifikasi tempat kerja, tempat kita belajar dengan PC tu, tapi masih tak okey juga, mungkin daripada segi coating lah, coating cermin tu tak ada blue light filter. Lepas tu contoh kot lah ada cala kan, cala di bahagian tengah ke di bahagian titik mata lah, kita kata yang tu sangat mengganggu kalau katakan ada cala. Bila ada cala dia boleh menyebabkan silau lebih lagi lah. Okay. Dan yang terakhir adalah modifikasi daripada habit kita sendiri Farah. Macam mana ni Farah? Apa pula ni? Rasa dah selalu sebut sebenarnya. Kalau setiap kali tengok PC, kita kena ingat satu benda, iaitu 20-20-20 rules. Ni adalah common rules yang setiap orang kena praktikkan bila dia menggunakan skrin. Tak kisahlah ada skrin komputer ke, skrin phone. Walaupun phone sendiri pun, kalau kita mengadap dia lama-lama, mata kita akan cepat letih. So, bila dah cepat letih, kita boleh dapat computer vision syndrome. So, jadi cara untuk kita nak mereskan ataupun merehatkan mata kita daripada dapat computer eye strain tu, computer syndrome, computer vision syndrome, CVS. Okay, CVS. So habit dia adalah kita kena bila buat kerja dalam masa setengah jam ke sejam tu, kita perlu restkan mata kita. Kena ada rest time untuk mata kita. Dalam 20 second tengok jauh. Kalau lah contoh anda buat kerja sejam ke 2 jam, contoh dalam meeting nak rest macam mana ni, kan? So dalam sejam 2 jam, okay, anda perlukan masa lebih daripada setengah jam untuk fleksibelkan balik mata anda. Anda pergilah
buat apa, walking kat luar, jalan-jalan sambil tengok apa, hijau-hijau apa semua. Yang tu is a must, rest time, sebab kita nak bagi otot mata kita fleksibel. Sebab tu kita walaupun contoh dekat office kan, cuba tengok belakang kita ada warna hijau pokok. Walaupun dalam pejabat at least kena ada pokok warna hijau. Supaya contoh waktu kita tengah buat kerja, kita boleh tengok kejap pokok tu untuk 20 second. Dan jarak tu pun kita kena tengok juga. Kalau seboleh-bolehnya dalam 6 meter ataupun 20 kaki. Kalau lah macam mana ni, saya punya office saya 3 meter je. Macam mana? Okey je, sejauh yang mana yang boleh. Janganlah sedepar. Lebih daripada 3 meter lah. Ya. Okay, yang ni memang kita kena buat. Kita panggil practice lah juga, kena praktiskan benda ni. Kita right. So kita kena ubah, modify kita punya tempat kerja, lighting dari segi posture kita. Dan yang kedua, modify kita punya cermin mata kita. Dan yang terakhir adalah modify dari segi habit kita sendiri. Itu kita kena praktiskan visual hygiene 2020 rules. Okay. Banyak sebenarnya faktor-faktor dia yang menyebabkan kita ni pening bila kita hadap skrin. Ya, betul. Bukan hanya pada satu sebab, kita kena tahu punca tu dulu. Lepas tu kita cuba ubah. Kalau tak boleh, kita cuba kepada next. Step by step. Betul. Okay. So, dah habis dah. Farah. Habis dah, minta maaf lah. Terima kasih Nat sebab terang banyak sangat tadi cakap pasal macam terjadinya computer syndrome, vision syndrome. Susah betul nak sebut dia. Okay, so bagi adik-adik yang ada kelas online, okay, sekarang pun dah dengar kata Sarawak, dekat mana yang dah tutup sekolah? Tengah dah tutup kan? Ya, Terengganu, so, Kelantan. Mungkin cikgu pun terpaksa. Ada kelas baru kan? Jadi kena balik rumah buat online pula. So back to masa kita PKP dulu. So adik-adik bolehlah tengok, kalau katakan adik-adik hadap skrin banyak sangat, rasa pening, tak selesa, okay, cuba adjust dari segi lighting macam optometrist nak kata saya tadi kan. So kita tengok balik satu persatu, cuba adjust. Kalau masa tak okay juga, boleh kita check mata balik. Mungkin ada perubahan power ke, ataupun anda start ada otot yang cramp. So anda memerlukan extra power untuk comfortkan balik otak anda. Jadi kita ada juga, kita panggil office lens, anti-fatigue lens, semua tu. Tu in case bila mata memang dah tak boleh nak buat hygiene, visual hygiene tadi pun tak membantu. So kita boleh bantu dari segi lens. So anda boleh datang je ke Raudah, nanti kita akan terang kata apa yang ada. Okay, tapi sebelum tu okay, last 2 weeks masa live dengan Nat, kita ada 2 jenis frame yang baru masuk, betul tak? Betul. Itu Bonia dengan Padini. Yes. Actually kan kita ada lagi 2 lagi brand yang baru mendarat. Yang hari tu mostly untuk perempuan. Okay, this time untuk lelaki. Okay, yang pertama adalah jenama Armani Exchange. Dia macam nama baju raya kau. Walaupun Armani tapi dia untuk lelaki. Unisex lah dia kata. Okay. Kita nampak lah. Okay, ni untuk lelaki. Alright. Selalunya lelaki ni kan, kalau nak perhatilah Farah kan, lelaki ni dia tak suka yang terlampau over. Dia suka something yang simple but nice. Dan ringan. So kalau Armani ni dia memang guna konsep tu lah, simple, ringan. Walaupun dia besi tapi dia sangat ringan. Okay. Dan dia boleh pakai boleh pakai masa dekat official punya event dengan casual. Kenapa nak cakap macam tu? Sebab depan dia besi. Okay, so boleh pakai masa event-event yang apa bagi korang? Yang macam official sikit lah, yang ada event memerlukan protokol, something ops like that lah kan. Tapi dia boleh juga casual sebab bahagian tepi dia adalah plastik. Kalau orang yang tengok betul-betul, dia sebenarnya plastik bukan besi. Dia macam acah-acah metal tapi dia plastik sebenarnya. Jadi dia ringan.
Okay, so kalau nak pakai ni, kalau kita pakai orang tak nampak pun kata plastik tepi ni. Dia besi. Dia Dan bukan nak sangat sebab kecil. Kalau macam orang yang standard lelaki, biasa. lelaki saya dia akan besar, lebih daripada 50. So this size adalah 55. Okay, dia sangat casual boleh pakai, and untuk aktiviti ataupun event-event yang official boleh pakai juga. Macam tadi nak tunjuk yang petak kan, dia ada juga yang sedikit bulat tapi tak terlalu bulat lah. Dia macam ada bersegi-segi sedikit. Dia macam diamond sikit. Ingat perempuan je ada diamond kau. Lelaki pun boleh Lelaki pakai. yang suka kepada design yang rare dan suka kepada design yang lain daripada yang lain, boleh try pakai yang inilah. Okay. Setengah orang dia tak suka terlalu bulat. Lelaki jarang nak pakai bulat sebenarnya, tapi ni tak ada terlalu bulat. Ni dia bukan bulat, dia ada bucu-bucu dia. Dia macam diamond like that. Pasal tak? Okay, dia sangat simple tapi dia macam limited sikit. Dia punya design dia ni. Okay. Okay, bagi lelaki yang suka sporty, okay, kita masih ada Armani juga. Okay, this one is Armani. So, yang ni memang sporty. Dia macam Nike punya spec. Okay, 100% adalah plastik. Kita tengok warna dia. Okay, yang ni memang nice sangat. Sebab dia sangat ringan. Dia ringan, dan kalau untuk yang power tinggi, yang takut macam cermin mudah keluar, boleh pakai bingkai yang macam ni. Sebab dia punya bahagian tepi dia, okay, bahagian tepi dia sangat tebal. Jadi dia boleh grab kita punya cermin tu dengan lebih ni lah, kita kata dia genggam lebih lah, supaya tak jatuh. Kalau cermin kita tu tak jatuh kalau spek kita jatuh. Okay. Alright, that's yang tu. Dan okay, still lagi Armani. Yang suka transparent, okay, sebab ramai je lelaki-lelaki hipster kat sana tau, Farah. Betul. And they want something yang different from others, kan? So this one will be your choice juga. Sebab dia transparent, memang trend terkini. Dan bahagian tepi dia besi. Maksudnya bila bahagian tepi dia besi, dia kecil dah sikit tepi ni. Dia tak macam sporty ni. Sporty ni dia agak tebal bahagian tepi, sebab dia untuk aktiviti lasak. Okay, ada beza lah. Sebab ada setengah lelaki dia suka cari yang tepi ni nipis. Dia tak mengganggu katanya. Okay, so you can try this one too. Okay, boleh jadikan salah satu collection anda jugalah. Okay, sangat ringan. Sebab Armani punya konsep dia ringan. Ringan, simple. Nak kata elegan kot, segak lah kita tu. Tak ada lah nak sarat-sarat dengan apa-apa. Okay, kalau yang tadi semua kita cakap pasal Armani, tapi kita ada juga satu lagi. Nama dia apa? Renoma. Yes. So saya tahu Nadia nak sebut benda lain. Okay, Renoma. Okay, Renoma ni dia ada dua jenis. Is more kepada design yang macam ni. Standard orang lelaki selalu pakai. Size dan actually lelaki yang berusia lah, actually 40 ke atas, 40 tahun ke atas, mak-mak ayah kita lah pakai. Sebab dia memang design yang memang kita kata sentiasa dapat permintaan. Sebab dia common dan boleh matching dengan semua. Betul. Okay. Bentuk dia pun tak terlalu besar dan tak terlalu kecil, tak terlalu petak dan tak terlalu bulat. Ya, begitu. Kalau yang macam Farah pakai, dia adalah frame yang half frame sebenarnya. Dia tak ada bingkai. This one dia ada bingkai tapi sangat halus. Okay, kalau sekali pandang macam tak ada bingkai. Kalau yang ni memang tak ada bingkai. Di bahagian bawah dia. Okay. Kita ada banyak pilihan bingkai untuk lelaki ya. Jadi anda boleh dapatkan semua bingkai ni di Raudah. Dan panjang dan kita dan untuk kali terakhir pula, bukan dan untuk kali kedua ya. Okey, bagi yang belum mendapatkan package roket kita, anda boleh datang ke Raudah sebelum tarikh habis.
Okay, kita takut macam ni. Kita punya taran last bila? 16 bulan 5. Bulan 5. Okay, kita takut pilihan frame-frame yang ada sangat terhad. Sebab ramai yang dah datang untuk dapatkan package loket tu. Betul. Dan sempatlah grab bingkai-bingkai yang cun-cun. Takut masa anda datang hujung-hujung nanti dah tak ada yang cun. Okay, jadi boleh datang sekarang. Okay, boleh datang sekarang. Dan seeloknya bagi yang ingin menukar cermin mata, ingin buat cermin mata yang baru, disarankan untuk datang 2 minggu sebelum raya. Sebab apa tahu nanti Farah? Sebab nanti dekat kilang macam ni. Takut tak sampai pula. Sebelum raya. Yes. Okay, sebab law ni orang baju raya pun tukar. Baju raya ada, kasut raya ada, spek raya pun ada. Okay, mai seeloknya mai 2 minggu sebelum. Sebab kita takut terlampau banyak sangat cermin dekat kilang, takut lambat lah. Dan kalau lagi sedih tu takut tak dapat sebelum raya. Jadi tolonglah datang awal. Okay, especially yang nak urgent power tinggi-tinggi. Okay, silalah datang sebelum 2 minggu sebelum. Okay, alright. Selain tu juga kalau macam ada orang nak pakai contact lens masa raya. Kita ada contact lens raya kan Farah? Betul. So kalau katakan nak pakai contact lens sebelum raya yang berwarna-warna, yang cantik-cantik, so kita kena order. Big eye. Macam big eye macam tu. So kalau kita colour banyak kena order dulu. So kalau katakan nak pakai untuk raya, better order sebelum seminggu. 2 minggu juga. 2 minggu juga sebelum. Sebab kita raya. takut kita kalau dah ada contact lens di kedai kita okey, tapi contoh kalau stok tak ada kita kena order. Dia kena kilang akan post by courier. So biasalah raya-raya ni courier pun banyak gila barang nak kena post. Jadi kita takut yang barang-barang customer kita termiss. Okay, so anda boleh nak selamat datanglah awal. Bang siap-siap. Okay, anda boleh dapat pilihan frame yang lebih banyak. Okay, sebab stok sangat terhad. Okay, dan package kita pun sangat terhad. Okay, siapa yang mak ayah yang nak buat cermin mata multifocal, anda boleh datang sebab kita akan bagi free of charge satu lagi cermin untuk dekat. Okay, dengan nanti kita akan teranglah package dia. Gitu. Okay. Alright, sampai di sini sahaja kita punya live minggu ini. Okay, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Selamat berpuasa semua. Bye. Assalamualaikum.